Mulakan dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina khidmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, Amin. Alhamdulillah. Alright, so hari ni kita nak habiskan soalan Selangor sebab masalahnya kalau kita tak habiskan ni, bila kita nak buat soalan negeri yang ada 5 set tu kan. So saya rasa macam ya Allah Tuhanku, masa tu terlampau pendek. So nak tak nak kena buat jugalah ada recording kalau tak kita tak habis 5 set soalan negeri tu. Lepas tu kan soalan objektif lagi kan. Jadinya nak tak nak terpaksa lah. Lepas tu kan hari ni Isnin. Kita burn kelas hari ni. Sepatutnya saya ada kelas dengan 5 UPSI, saya ada kelas dengan 5 UM. So dua-dua burn. Tu saya akan jumpa 5 UPSI esok. Tapi kelas UM saya terus jumpa hari Jumaat. Tapi Jumaat, kami Jumaat 5 UPSI, 5 UM, if I'm not mistaken, korang ada program daerah. Lebih kurang 15 atau 20 orang yang akan pergi. So basically banyak lah dia punya program tu yang macam kena buat juga ni, kena buat. Alright. So yang ni saya just bagi saya laju sahaja sebab saya tak discuss yang ni lagi dengan tingkatan 5 UPSI tau. So untuk 5 UM, bagi saya 5 minit untuk saya terang balik untuk soalan nombor 1 ni tau. Okay, now soalan nombor 1 ni, okay. Saya ulang lagi sekali tau. Kalau apa-apa soalan yang cantik, okay, soalan apa-apa yang cantik, semua soalan dia mesti ada satu konsep namanya satu tau. So basically dia mesti ada stimulus, dia mesti ada arahan, dia mesti ada tugasan atau dia punya task. Ini sebenarnya keyword tau sebenarnya, keyword. Lepas tu satu lagi adalah upah. Upah ni maksudnya markah. Biasanya 1 point, 1 markah. Okay. Now, so soalan yang nombor 1 ni, korang dengar je dulu. Rajah 1.1 menunjukkan struktur sejenis asid nukleik. Okay, so stimulusnya kalau awak nampak sini adalah gambar asid nukleik. So asid nukleik ni sebenarnya ada 2 jenis tau. Satu adalah DNA, satu lagi adalah RNA. So dalam kes ni cerita dia senang tau. Kalau awak nampak dia double, ini mesti DNA. RNA ni susah nak jumpa. RNA ni awak jumpa dia bila kita nak transkrip ataupun kita nak pergi salin maklumat pada DNA, baru dia pakai RNA. Yang ni saya dah terang dekat kelas 5 UM. Okay, now, so kalau gambar macam ni, cerita dia senang, which is adalah DNA. Kalau tak dapat tulis nama penuh asid deoksiribonukleik, tulis DNA saja pun boleh dengan syarat mesti huruf besar. Wajib huruf besar sebab dalam buku teks pakai huruf besar. Huruf besar. Now, next one. Nukleotida merupakan unit asas bagi asid nukleik. Okay. So, soalan saya. Tajuk ni dia dah keluar tahun lepas karbohidrat tau. So, asid nukleik ni kalau saya tak silap, banyak negeri memang aim asid nukleik tau. Saya ingat ada a few negeri yang saya silap memang diorang ni asid nukleik. Tapi saya tak suka aim. Dia kena doa lah, maksudnya susah lah. Memang susah sikit saya nak aim ni. Tak ada benda yang saya nak aim kan. Okay, so cuma awak ingat. Semua sebatian organik dia ada dia punya unit asas. Kalau kita kata karbohidrat, unit asasnya adalah monosakarida. Okey, saya tambah sikit tau. Sakarida sebenarnya adalah benda manis. Kalau protein, unit asasnya? Asid amino. Yes, asid amino. Kalau lipid, molekul paling kecil, dia terdiri pada? Glycerol. Yes, asid lemak dan glycerol. Dan satu lagi awak belajar yang ni, kalau asid nukleik, nukleotida. Tapi nukleotida ni dia ada lagi dia punya pecahan. Satu nukleotida dia terdiri daripada 3 bahan, ada 3 komponen, which is dia ada kumpulan fosfat, ni,
Kumpulan fosfat, gula pentosa, dan satu lagi base nitrogen. Base nitrogen. So, dalam soalan periksa kita, SPM memang ada suruh melukis tau. So basically, macam mana you guys nak dapat markah adalah satu markah untuk lukisan, satu markah lagi adalah untuk dia punya label. Berlabel atau tidak. So apa-apa bio, kalau lukis dia mesti berlabel. Kalau tak berlabel, kita kata gambar rajah itu tidak berfungsi. So dalam kes ni betul lah, dapat 2 markah semua ada. Gula pentosa, base nitrogen, kumpulan fosfat, tak ada masalah. Now, terangkan peranan asid nukleik kepada organisma. So awak nampak je asid nukleik ni sebenarnya cerita dia adalah nak cerita pasal DNA je. DNA banyak fungsi dia. Okay. Now, dia membawa maklumat pewarisan dalam bentuk kod genetik dan terlibat dalam sintesis polipeptida yang menghasilkan protein. Yang terlibat dalam sintesis polipeptida ni, yang ini ada kaitan dengan RNA. Yang atas punya jawapan ni kan, yang genetik maklumat pewarisan kan, ini adalah kerja DNA. Now, yang ini hari tu kita dah belajar adalah atas ni, soalan ni adalah sangat tricky. Atas ni adalah DNA. Bawah ni sebenarnya ini adalah RNA. Kalau DNA, base bernitrogennya ada A, T, G, C. Kalau RNA, base bernitrogen dia, bezanya adalah dekat huruf U. U ni kan TT. U, A, C, G. Yang ni saya tak nak cerita panjang lah. Yang ni cuma nak cakap yang ni macam hari kalau tak faham awak tanya Salman. Okay, so ini adalah jawapan dia. Right, so jawapan yang betul yang ni lah. U, A, C, G, A, A. Okay, dah. Mari. Now, yang ni Alhamdulillah ramai dah lepas. Alhamdulillah saya rasa ramai dah buat ulang kaji tajuk ni. So, korang semua dah tera. Tahniah semua. So, basically kita dah tahu yang ini adalah JEK. Sekejap, ni jalinan endoplasma licin. Yang ini adalah X adalah jalinan endoplasma licin. Y adalah jalinan endoplasma kasar. W adalah jasad Golgi. Z adalah mitokondrion. Mitokondrion. Okay. So, namakan komponen W, tak ada masalah. Jasad Golgi. Apakah fungsi jasad Golgi? Adalah untuk mengubah suai protein. So, tadi yang saya pun ada discuss dengan budak tingkatan 4. So, protein ni cerita dia banyak tau. Awak kena ingat tau. Kata kerja protein. Belakang tetap protein. Macam mana nak cakap? Ribosom sintesis protein. Lepas tu dari ribosom adalah jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar angkut protein. Lepas tu diangkut pergi mana? Diangkut pergi ke jasad Golgi. Dekat jasad Golgi, protein ni boleh diubah suai jadi enzim. Kalau enzim itu digunakan dalam sel, kita panggil enzim? Intrasel. Yes, intrasel. Kalau kita pergi dia rembeskan luar, kita panggil dia sebagai extrasel. So awak tengok kat sini tau, cerita protein ni berlaku kat banyak tempat. Pertama, kalau fungsi ribosom sintesis protein. Ribosom sintesis protein. Kalau JEK pula diangkut protein. Bila sampai kat jasad Golgi, protein tu diubah suai menjadi enzim. Kalau enzim itu digunakan dalam sel sendiri, kita makan sendiri, kita guna sendiri, kita panggil dia enzim intrasel. Tapi kalau kita eksport dia dekat tempat lain, namanya adalah enzim ekstrasel. Ni dah keluar soalan SPM 2021. Ni dah. Right. Now, so apakah beza dia? Beza dia paling senang adalah awak tulis kat situ, awak tengok kat situ. X tidak mempunyai ribosom, Y ada ribosom. Ataupun awak boleh cakap fungsi dia. Kalau awak kata X itu fungsi dia adalah mengangkut protein, manakala Y fungsi dia adalah mengangkut glycerol atau lipid kalau saya tak silap. Okay. Now, sudah. Now, berikan sebab mengapakah kepadatan komponen sel Z banyak di hati adalah untuk menjana tenaga. Yang ni sebenarnya saya bagi markah tau. Tapi kalau
SPM yang strict ini bergantung pada skema. Tapi saya ajar yang betul. Yang betul mesti perkataan menjana. Menjana tenaga bagi kegunaan sel. Menjana dengan menghasilkan tu tak sama sebenarnya. Sebab tu kalau you guys perasan buku teks tak guna menghasilkan. Tetapi dia guna menjana. Now, dekat sini, sel tersebut telah dijangkiti oleh bakteria. Terangkan komponen sel yang dapat memusnahkan bakteria. So, yang boleh memusnahkan bakteria adalah lysosom. Kenapa? Sebab dia ada lysozim. So, apa fungsi dia kalau ada lysozim? Dia dapat mencernakan atau memusnahkan bakteria. Right, ni tak ada masalah. Saya rasa ni kita clear. So, sini okay? Clear. Alright. So, ini adalah tajuk favourite korang. Pembahagian sel. Ini adalah bab 6. So dia dah cakap dekat sini tau. So awak tengok soalan yang cantik dia mesti ada dia punya rangsangan. So awak baca soalan tu elok-elok. Darjah 31 menunjukkan 4 peringkat mitosis. Dia dah bagi tahu dah mitosis. Okay. So kalau dekat sini awak tengok kalau lah dia baru memendek macam ni. Ini adalah profasa. Sebab dia ada masih lagi ada membran plasma dia. Membran nuklear. Lepas tu gentian gelendong dia masih belum terbentuk. So basically you guys tahu itu mestilah profasa. Peringkat seterusnya adalah metafasa. Kromosom ini menyusun dekat tengah. Ini biasanya awak cakap kromosom. Kenapa kromosom? Yang susun tu satu je. Dia bukan sepasang. Dia satu je. Lepas tu awak nampak dekat sini, kita panggil kromatik kembar berpisah ke kutub bertentangan. Kemudian awak tengok ini adalah telofasa sebab dia dah ada plat, pembentukan plat. So awak mesti tahu ini adalah pembentukan plat. Pembentukan plat. Allahu Akbar. Nah, ini kumpulan siapa Saya ni lupa lah. Ni kumpulan Fadisha kot. Saya rasa. Okay. So, yang ni. Dia lebih kurang sama tapi nama lain. Contoh kan, kromatin. Kromatin ni bila masa kita guna kromosom dalam, bila masa kita panggil kromosom S kromatin dalam interfasa. Korang ingat lagi tak interfasa? Ingat. Ingat. Ziyad je ingat. Yang lain semua tak apa. Yang lain mesti ingat juga. So ingat, katakanlah dalam kitar sel. Kitar sel sebenarnya dia terdiri, peringkat yang besar ni, ini kita panggil dia adalah sebagai interfasa. Lepas tu, yang ini adalah, kita baru panggil dia adalah sebagai pembahagian sel. So dalam pembahagian sel ni kita boleh pecahkan. Yang ini adalah fasa M, which is mitosis. Kalau fasa yang ni pula, ini kita panggil dia sebagai cytokinesis. Cytokinesis. So satu gambar ni, ini sebenarnya kita merujuk kepada kitar sel. Maksudnya sebelum menjalani proses pembahagian sel, sel itu akan menjalani satu fasa yang kita panggil dia sebagai interfasa. Dalam interfasa inilah kromosom itu kita panggil dia sebagai kromatin. Kromatin ni sebenarnya apa? Adalah kromosom dalam bentuk berbenang. Dia tak jelas lagi dalam bentuk berbenang. Bila dah jelas, dah pendek dan tebal, barulah kita kata dia kromosom. Okay. Now, jom mari kita tengok. Ni susunan dia senang je. Awak ingat Pak Mat, kromosom tu mesti pendek, menyusun dekat middle. Lepas tu asing ke kutub bertentangan. Lepas tu dia terpisah jadi dua. Tu. Atau awak ingat T tu terakhir. Senang. So, ni jawapan yang betul adalah PSQR. Ni kalau saya salah tanda, awak jumpa saya besok tau. Dalam minggu ni je sebelum cuti, awak kena jumpa saya untuk tambah markah. Sebab saya nak kena key in dalam ID ni. Sebab pengetua nak tengok awak punya result. So kita orang kena key in cepat. Sebab tu saya nak discuss sekarang. Sebab korang ada perkampungan ilmu if I'm not mistaken. Minggu pertama cuti. Right, so basically kita orang kena bagi markah tu cepat lah. Right, now nyatakan perbezaan bagi pelakon kromosom dalam peringkat R dan S. So peringkat S, kromosom disusun di satah khatulistiwa, manakala peringkat R, kromatik kembar. Ayat yang betul sebenarnya adalah kromatik kembar. Tapi siapa tulis kat saya kromosom pun saya bagi. Saya tak ada isu, saya tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada kat soalan dia nak kromatik kembar juga. Sebab dia kata dalam buku teks dia pakai kromatik kembar.
Alright, so basically sebenarnya kita nak simpulkan macam ni je. Kalaulah dia dalam macam ni, masa profasa, ini kita panggil dia sebagai kromosom. Kalau dia menyusun dekat tengah ni, awak tengok dia susun satu, bukan sepasang ada dua. Okay, kita panggil kalau satu ni, kita panggil dia adalah sebagai kromosom. Allah, ni kromosom. Kalau awak dah nampak tinggal dia separuh macam ni kan, yang ini kita panggil dia adalah sebagai kromatid kembar. Okay, kalau telofasa pun jap, saya nak to be careful. Saya takut kita memberi ajaran sesat. Saya memang tengok buku teks je. Saya kadang ada satu benda tu saya tak berani nak buat decision sikit. Sekejap saya tengok buku teks cakap apa. Anafasa kalau ikut saya, kromosom boleh. Oh, kalau masa telofasa, masa telofasa kita boleh panggil dia sebagai kromosom. Dia tulis kat sini adalah kromosom anak. So, kesimpulannya boleh tak kita cakap macam ni? Kalau masa mitosis, okay, peringkat profasa dengan metafasa kita panggil kromosom. So, kalaulah peringkat profasa, awak kata kromosom pendek dan tebal. So, kalau P ni, ini kita kata kromosom pendek dan tebal. Awak tengok soalan tau, dia tak tanya pasal getih yang gelendong tau. Dia tanya hanyalah pasal kromosom. So, awak fokus pada soalan, dia tanya kromosom. Okay, kalau sini pula kita kata kromosom menyusun di tengah ataupun satah khatulistiwa. Khatulistiwa. Kalaulah awak tengok anafasa kita kata kromatik kembar ditarik ke kutub bertentangan atau asing ke kutub bertentangan atau bergerak ke kutub bertentangan. Kromatik kembar bergerak ke kutub bertentangan. Kalaulah ayat telofasa sekarang kalau kita pakai buku teks ni kan, telofasa kita kata kromatid sekarang tiba atau sampai ke kutub bertentangan. So dekat sini kita kata kromosom kromatid tiba ke kutub bertentangan membentuk kromosom anak. Ke kutub membentuk kromosom anak. Alright, so ini tak ada masalah. Do you have any question? Sampai sini clear tak? Kesian awak, saya sebenarnya kurang sikit online tapi ini je pilihan yang kita ada. Saya assume kalau korang tak tanya maksudnya korang setuju. Is it okay? Okay. Boleh Kalau saya laju sangat, bagi tahu Now, yang ini saya suka soalan ni tau. Soalan ni sebenarnya adalah macam aplikasi untuk proses mitosis tau. So kalau you guys perasan dekat sini, okay, proses yang keperluan mitosis. So ini adalah tajuk keperluan mitosis kalau dalam buku teks awak adalah muka surat 104. Okay, so keperluan mitosis ni ada banyak tau. Kalau dalam buku teks awak dia ada cerita pasal cicak, dia cerita pasal tangan luka, dia cerita pasal hydra. Now, saya tambah sikit sementara saya tengah teringat tau. Soalan bio sebenarnya soalan bio 50% adalah soalan kebat. Now, dia punya kebat sebenarnya dia tak kebat menakutkan. Contoh dia macam ni. Kalau dalam buku teks, dia bagi awak contoh tadi saya kata adalah cicak, hydra ataupun tangan luka. Kalau soalan tu kebat, sebenarnya dia masih gunakan konsep mitosis. Cuma dia akan bagi organisma, contoh tu yang tak ada dalam buku teks. Tapi konsepnya sama adalah mitosis. Dalam buku teks awak ada pasal cicak, tangan luka, hydra, teknik pengkulturan daging dan juga cerita pasal pengkulturan lah. Kalaulah dia bagi awak benda yang lain tetapi awak nampak konsep itu macam mitosis, sebenarnya dia tetap cerita pasal mitosis. So basically, apa-apa soalan bio sebenarnya kalau soalan tu kebat, dia tetap pakai konsep bio. Cuma awak kena tengok soalan tu sebenarnya dia pakai konsep siapa.
Hari tu ada satu soalan, ada satu soalan yang saya rasa macam, sorry, saya ada tengok TikTok tau, ada satu yang menarik adalah pasal penyakit saraf, dia punya saraf, sel saraf dia menyusut tau. Kalau orang tua namanya adalah Alzheimer, rupanya ada masalah dekat budak kecil ni. Cerita dia sedih tau, budak kecil ni, dia dilahirkan, dia normal. After dia 4 bulan, cuba bayangkan, dia dah macam ada Alzheimer 4 bulan pula, 4 tahun, and suddenly dia punya otak, sel saraf dia shrinking. Nama penyakit tu adalah San Filippo kot, something macam tu. Tapi dia boleh keluar soalan macam kebat. Maksud saya, kalau kat kebat, kalau dekat buku teks dia cerita pasal Alzheimer kan. Tapi dia boleh cerita pasal penyakit lain. Tapi persamaannya sebenarnya San Filippo dengan Alzheimer ni apa? Dia adalah penyakit yang berkaitan dengan saraf. So basically sebenarnya kalau keluar soalan SPM, awak tengok, baca betul-betul, okay, soalan ni sebenarnya pakai konsep bab mana? Dia tetap juga pasal dalam buku teks. So kalau awak goreng, okay, ni adalah pasal San Filippo, dia adalah pasal saraf. Okay, kalau pasal saraf, aku kena goreng pasal saraf. Ceritalah sel saraf dia menyusut, menyebabkan dia kehilangan kebolehannya untuk menakul, untuk bercakap. Something macam tu. Alright, so yang itu sementara saya tengah teringat. So dalam yang soalan ni, dia cerita pasal aplikasi adalah, ni soalan ni bagi saya aras dia tak tinggi sangat lah. Ni untuk saya adalah aplikasi lah, biasa-biasa sebab dia ada dalam buku teks. So, soalan ni kat sini, terangkan bagaimana bahagian T tumbuh semula selepas 6 bulan. So, proses yang pertama adalah mitosis, good. Dia tahu ini adalah mitosis. Menghasilkan sel yang baru, betul. Ia melibatkan nama proses ini adalah penjanaan semula. Dan awak nampak kat sini adalah ekor baharu ni akan terbentuk. So sini 2 markah, sebenarnya ada 4 poin. Mana-mana 4 poin yang kena dapat markah. Is it okay? Okay laju tau. Now, so seterusnya, ini pun ada dalam buku teks awak tau. Muka surat 108 dan juga 109. Rajah 3.3 menunjukkan taburan kromosom yang tidak sekata semasa meiosis dalam proses spermatogenesis. Okay. Sperma yang dihasilkan mempunyai bilangan kromosom yang berbeza. Alright. So kita tengok dekat sini. Ya, ini terlebih. Ni stimulus dia tau kalau awak nampak. Ini adalah dia punya stimulus. Ini adalah terkurang. Okay, ini adalah disebabkan apa? Nama keadaan ini adalah tak disjungsi. So, sperma U mempunyai bilangan kromosom yang abnormal. Terangkan kesan kepada anak. Okay, terangkan kesan kepada anak. Jika sperma U, so yang ini lebih, okay, akan disenyawakan dengan ovum yang normal. So cerita dia senang, awak tengok kat sini bilangan kromosom tu akan terlebih 1, which is 47. Mungkin anak itu mengidapi sindrom Down. Betul. Dan mengalami kecacatan mental. Kecacatan mental ni tetap poin yang sama. Now, so kenapa dia boleh jadi macam ni? Disebabkan tak disjungsi. Awak cakap tak disjungsi je, okey dah. Tak disjungsi. Tak disjungsi bahasa lainnya adalah kegagalan kromosom kembar, kegagalan kromosom berpisah. Kenapa kromosom itu gagal berpisah? Adalah satu faktor lain adalah disebabkan getian gelendung dia gagal berfungsi. Okay, so ini pernah keluar soalan SPM 2021 tapi awak jangan percaya sangat. Saya tak percaya sangatlah prediction sebab masalah dengan Bayu, saya rasa saya dah insah daripada soalan Mali. Soalan Mali kita agak pemerhatian, inference, hypothesis, pemboleh buah satu apa tak keluar. Yang keluar melukis kan. So basically senang kata kita belajar je semua. Dengan harapan kita berdoa semoga apa-apa yang kita belajar ni at least keluar. Sebab tu saya tak berani nak aim sebab nak spot sebab saya takut. Sebab yang buat tu adalah cikgu juga. Dan cikgu ni dia buat, saya perasan ada cikgu yang buat soalan maybe kata, cikgu agak soalan ni keluar macam ni. Okey, kita keluarkan lain dari yang lain. Macam itulah ceritanya. Alright. Alamak. Sekejap close. Okay, saya punya ni dah nak kena, saya nak clearkan dia punya iPad. iPad saya ni dah banyak sangat isi dia. Okay, sementara boleh tahan Now, seterusnya, cancel. Okay, saya tak bawa buku teks tingkatan 5 tau. So basically saya tak boleh nak cakap muka surat berapa yang ni. Cuma yang saya tahu ini adalah tajuk nutrisi. Nutrisi ni adalah bab 4 Saya rasa ni bab 4. Bab 3, bab 3. Oh, bab 3. Thank you. So ini adalah bab 3 tingkatan 5. Saya tingkatan 5 ni saya tak hafal lagi tau bab dia. Memang struggle sikit. So dalam tajuk nutrisi ni, dia ada 3 jenis. Sekejap. Nutrisi ni kita ada epifit, parasit
carnivore. Betul tak? Betul. Ada 3 je ke? Ya. 3. Kebanyakan tumbuhan dia dapat makanan melalui fotosintesis, tapi ada tumbuhan tu dia dapat nutrien melalui cara lain. So kita ada epifit, kita ada parasit, kita ada carnivore. Kalau carnivore ni adalah periuk kera. Okey, periuk kera ni sebenarnya dia berfotosintesis juga tau. Ni just knowledge lah. Kenapa dia melakukan carnivore, dia makan serangga adalah dia nak dapat extra nutrien. Extra nutrien. Sebab kebanyakan periuk kera ni dia duduk dekat kawasan habitat yang kurang, tanah dia macam tanah dia gersang yang tak ada nutrien. Jadi bila dia makan lalat, dia dapat extra macam baja daripada lalat tu tau. So dia nak dapatkan extra nutrien. Bukannya carnivore ni kalau perangkat lalat tu dia mainly dia makan lalat, tak, dia tetap berfotosintesis. Cuma kenapa dia makan lalat tu sebab dia nak dapatkan mineral berlebihan disebabkan tanah dekat situ tak subur. Okay, so itu adalah untuk tumbuhan epifit. Now, soalan dia dekat sini. Tumbuhan pea, okay, dia tumpang, dia buat makanan sendiri, betul. Right, dekat sini adalah dia dapat daripada curi makanan perumah, betul. Ni siapa buat lah, bagusnya. Dia tulis nota kat sini. Okay, now, ini adalah epifit, lepas tu Q adalah parasit. Okay, ni tak ada masalah, 2 markah. Okay, nyatakan adaptasi. Saya rasa ramai yang tersilap kat soalan ni tau. Nyatakan adaptasi tumbuhan untuk memperolehi nutrien. So sebenarnya dekat sini yang perolehi nutrien macam mana dia dapat air? Dengan cara dia ada akar yang kuat dan panjang dan dapat menembusi tisu cambium vaskular. Sebenarnya keyword dia dekat sini adalah kita nak cakap ni lah. Dia mesti ada perkataan akar yang panjang, kuat dan panjang dan boleh menembusi tisu vaskular. Tapi sebenarnya ayat dia ni lah, menembusi tisu vaskular ni paling penting. Mempunyai akar yang dapat menembusi tisu vaskular. Cukup, 1 markah. Kalau kata akar yang panjang pun boleh juga. Tapi macam akar panjang tu guna untuk apa? Dia nak tembus dekat tisu vaskular. Okay. Right. Now, seterusnya. Pokok perumah tumbang yang ditumpang oleh pea mati. Terangkan kesannya terhadap kemandirian pokok pea. Sebenarnya pokok pea ni terus hidup. Kenapa? Sebab dia masih boleh berfotosintesis. Boleh membuat makanannya sendiri. Okay. Alright. Ini siapa punya ni Saya rasa saya rasakan Farisha. Siapa? Farisha Atika. punya. Siapa? Farisha punya cikgu. Farisha yang ni saya rasa macam boleh bagi makanan, boleh mencari. Okay, saya tahu kenapa saya tak dapat bagi markah. Ni. Mencari. Kalau kata menghasilkan kan, masalah dengan Bayu kan, bahasa tau. Menghasilkan, boleh. Tapi saya ajar betul tau. Mencari tu macam kita, mencari. Searching. So ayat dia kalau menghasilkan boleh, menghasilkan makanan sendiri setuju. Ataupun bahasa paling mudah dia berfotosintesis sendiri. Okay, so ini 1 markah. Okay, tapi saya rasa Farisha kalau letak kat sini boleh bagi lagi ni. Menghasilkan. Tapi ni pun dah cantik. Masalah dengan Bayu kita punya bahasa tu kena sharp. Dia kalau tak sharp nanti dia boleh jadi hilang, macam hilang markah. Tapi kalau macam ni Farisha punya jawapan ni kan dia kena baca doa banyak. Sebab pemeriksa tu macam nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kadang-kadang kita bagi lah. Alright? Tapi kita ajar betul lah. Which is yang orang takkan reject jawapan kita. Okay. Right. So this one. Rajah 42 menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan kekurangan nutrien terhadap pertumbuhan anak benih kacang. Okay. Yang ini adalah tanpa fosforus. Terangkan pemerhatian selepas 7 hari. So pertumbuhan akan terencat. Saya setuju. Sebab dekat sini dia kata kesan nutrien terhadap pertumbuhan anak benih. So kita boleh ulas balik daripada soalan. Daripada dia punya stimulus. So itu dia punya stimulus. So pertumbuhan tu apa jadi pada pertumbuhan? So pertumbuhan itu akan terencat. Kenapa? Sebab fosforus itu penting untuk pertumbuhan akar. Kalau lah if I'm not mistaken, ni budak pertanian ni selalu ajar saya. NPK. Kalau lah nitrogen adalah untuk daun. Kalau lah fosforus adalah untuk akar. Kalau lah ni kalium kalium ni adalah untuk buah. Nanti cuba tanya balik Eden, saya rasa betul lah NPK. Ada tak budak pertanian kat sini? Boleh tak clearkan untuk saya? Tak ada Tak ada. Okay, so if I'm not mistaken, kalau nitrogen adalah untuk elok untuk daun.
P adalah untuk akar. K adalah buah atau bunga if I'm not mistaken. Dia mesti bunga. Kalau ada bunga, banyaklah buah. Okay, right. Now, so dekat sini jawapan dia lain. Sebenarnya bila dia kata terang, dia mesti ada facts plus explanation. So dekat sini facts dia, Fadisha cakap anak benih kacang akan mengalami pertumbuhan terencat. Kenapa? Sebab fosforus itu penting untuk menggalakkan pertumbuhan akar yang optimum. Ataupun dia kata kat sini apa kesan selepas 7 hari. So kesan dia apa yang kita nampak, daun tu berwarna hijau tua, pudar atau bintik merah atau ungu pada daun. Kenapa kesan dia macam tu? Sebab asid nukleik tidak dapat disintesiskan. So ingat kalau soalan itu terangkan dia mesti ada facts and explanation. Saya laju sahaja. Kita teruskan. Mari. Sampai sini are you okay? Ini adalah tajuk gerak balas tau. Gerak balas tumbuhan. So gerak balas tumbuhan, kejap saya rasa macam dia hang. Awak punya ni macam tak gerak Hilang. Sekejap je hilang. Hilang. Okay, kejap. Sekejap Suara saya okey? Okey. Okey. Sekejap. Sebab saya tengok dekat laptop ni tau. Slide tu tak gerak. Saya gerakkan slide ni for next one tau. Tapi dia tak gerak. Sekejap. Adakah saya masih lagi ada di dalam ni? Sekejap. Masih. Tapi dia tidak mahu bergerak. Kenapa? Sekejap saya try lagi sekali. One more time. Tak gerak kan? Sekejap. Itulah dugaan. Saya tak tahu. Saya kena buat kelas. Saya kalau saya tak buat kelas dengan UM hari ni, saya rasa saya tak jumpa. Kita tak ada kelas bio langsung. Tapi saya tak nak lah. Kita tak lagi buat dulu kan. Kita cuba je mana yang boleh. Kalau saya tak dapat 5 set tu pun saya tak marah. Okay, janji saya dapat buat semua. Saya dapat discuss semua. Sekejap. I know what's the problem. Sekejap. Saya punya ni hang. Tiba-tiba iPad saya mati. Sebab saya punya ni penuh. Sekejap. Saya left sekejap. Okay, and then saya masuk lagi sekejap. Sekejap. Join. Okay, sekejap. One more time, saya cuba share screen. Continue, start broadcast. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, boleh. Document 7. Ni kah? Alhamdulillah. Sekejap. Macam, come on lah. Sikit je. Sabarlah. Ni dah soalan 5 ni. Alhamdulillah. Sabar. Ni semua duniawi. Come on. Bismillah. Alhamdulillah. So, ini adalah dalam tajuk gerak balas tau. Saya suka tajuk tumbuhan ni tau. Tapi itulah. Tumbuhan ni sebenarnya sempoi daripada manusia. Kalau tajuk gerak balas ni untuk manusia, kita ada 2 sistem. Satu adalah sistem endokrin, satu lagi adalah sistem saraf. So basically kalau saya nak bayangkan dalam tajuk tumbuhan sama juga. Dia adalah rangsangan. Rangsangan akan menghasilkan gerak balas. So anything cerita dia nak cerita semua rangsangan. Rangsangan, subhanallah, walhamdulillah. Rangsangan akan menghasilkan gerak balas. Nah, tetapi dalam tumbuhan ni sama tau macam manusia. Gerak balas ada 2 jenis. Satu adalah tropism. Satu lagi adalah nasti. Kalau tropism, dia melibatkan hormon. Kalau hormon tumbuhan namanya adalah fitohormon. Kalaulah nasti, dia tak melibatkan fitohormon. Disebabkan ia melibatkan hormon, gerak balasnya adalah kekal. Tapi macam lambat sikit.
Kalau kita manusia macam hormon endokrin. Kalau sini gerak balasnya sementara. Lepas tu satu lagi, dia kekal tapi dia gerak balas itu adalah lambat. Dia dapat cahaya kan, rangsangan, tapi dia tak terus pergi ke cahaya. Lambat. Ini kita kata gerak balas dia terhadap rangsangan itu adalah cepat. Saya bayangkan dia macam melibatkan macam saraf. Kalau saya cuba, pap, terus rasa sakit. Nah, soalan dekat sini. Rajah 51 menunjukkan gerak balas tumbuhan terhadap satu rangsangan. Okay, terhadap satu rangsangan, kita nampak rangsangan itu adalah cahaya. Okay, so namakan gerak balas yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu. Gerak balas itu namanya adalah fototropism. Tetapi awak kena sebut positif. Tropism itu kena mention fototropism positif. Sekejap, saya tengok skema. Adakah memerlukan, apakah nama jenis gerak balas itu? Sekejap. Adakah perlukan perkataan positif tu? Sekejap saya tengok skema sekejap. Sekejap. Soalan nombor 5. Oh, tak payah. Dia hanya kata sebagai gerak balas tumbuhan itu. Kalau dia kata namakan gerak balas yang ditunjukkan oleh pucuk, baru cakap positif. Tapi soalan ni dia kata gerak balas terhadap tumbuhan je. Kalau dia kata pucuk, baru fototropism positif. Nah, gerak balas yang ditunjukkan dalam 51 dikawal sejenis fitohormon. Apakah nama hormon itu? Oh, ingat, manusia hormon kita banyak gila tau, banyak gila. Tapi kalau tumbuhan, hormon dia untuk pertumbuhan dia satu je. Kalau hormon kita untuk manusia yang kontrol pertumbuhan kita adalah GH, growth hormone. Kalau untuk tumbuhan biasanya adalah auksin. Auksin yang selalu ditanya. Dia tak tanya apa soalan lain. Ini sebenarnya soalan SPM tahun 2021 dah keluar dah ni pasal auksin. Now, yang ini. Cerita dia macam mana? Terangkan bagaimana fitohormon ini menyebabkan gerak balas tersebut. Awak boleh cerita benda yang paling basic sekali. Awak boleh kata bahagian itu, tumbuhan itu akan membengkok ke arah matahari. So basically sebenarnya kalaulah saya perasan, yang membengkok ke arah matahari ni kan semua orang boleh dapat. Cuma awak kena tahu, auksin ni pemalu. Bila dia pemalu, dia akan bergerak di kawasan yang teduh atau bawah. So bahagian kat sini, kepekatan auksin lebih tinggi di bahagian bawah. Lepas tu bahagian yang bawah auksin tu, dia akan memanjang. Soalan ni pun, pasal auksin ni pun famous jugalah. Terengganu keluarkan soalan pasal ni juga. Tapi macam saya katalah, kita layan je lah semua kan. Alright. So ini adalah 3 markah, tak ada masalah. Now, yang ini kan dalam buku teks tau. Ada tak sesiapa ada buku teks kat saya tingkatan 5? Kalau tulips ni, kalau saya tak silap, dia suhu kan? Suhu. Suhu Betul. kan? Betul kan, suhu. So ada certain suhu yang dia suka tau. Dia tak boleh terlampau sejuk sangat, dia tak boleh terlampau panas. Ada certain dia suka suhu. So basically tulip ni dia akan kembang pada suhu tertentu. Lepas tu dia akan kuncup balik. So basically dekat sini, ini adalah tindakan ni adalah termonesti. Suhu. Berdasarkan derajat tersebut, namakan rangsangan. Dia bukan ramai yang salah, tapi kalau saya pun sebenarnya saya salah. Ramai yang kata adalah cahaya. Tapi sebenarnya jawapannya adalah suhu. Kalau awak cakap cahaya pun tak tepat sebenarnya. Dia nak suhu. Sebab namanya adalah termonesti. Bila termo, awak nampak je termo, itu adalah suhu. Kalau fitonesti, awak tahu tak bunga ros Jepun? Ros Jepun adalah fitonesti. Dia kena cahaya matahari dia akan kembang. Tapi kalau fitonesti tu dia ada certain suhu. Okay. So, termonesti adalah pokok tulip. Boleh kita tulis sini. Kalau termonesti, tulip. Kalau fotonesti, dengan morning glory. Alah, susah lah tak buat buku teks ni. Morning glory apa? Ros Jepun. Seri pagi Bunga seri pagi. Seri pagi. Alright. Dia warna purple. So dia tengok cahaya. Bila cahaya dah tak ada, and then dia akan kuncup balik lah. Okay. Now, bila tajuk yang ni, awak tengok kan, gerak balas. Okay, gerak balas dia mesti ada rangsangan. So, apakah persamaannya? Kedua-duanya, alamak sayang, sepatutnya ni kan kalau saya bagi markah sebab saya tak baik buruk siku tau. So, saya bagi tahu ni markah. Sebenarnya kan, kalau awak tulis tindak balas tak ada markah tau.
Tindak balas bahasa Inggeris panggil reaction. So reaction tak kena sikit. Jawapan dia sebenarnya adalah gerak balas. Gerak balas ni bahasa Inggeris panggil respon. Respon and reaction is two different thing. Kalau tindak balas tu kimia. Kimia, tindak balas, reaction. Kalau dalam tajuk ni kan, rangsangan, kan, tak apa saya dah bagi. Nanti kalau pemeriksa pun macam itulah juga. Ni mesti budak ni banyak doa. Kita terbagi Allah sianya, macam itulah kan. So rangsangan. Rangsangan, actually cerita rangsangan, dia mesti akan menghasilkan gerak balas. So yang ni saya ingat ni masa saya marking. Ramai tau budak buat tindak balas. Dia tahu tak boleh ke tak boleh sebab tindak balas tu kimia, dia reaction. Kalau gerak balas ni bahasa Inggeris panggil respon. So kalau awak dalam tajuk yang ni kan, cuba avoid guna perkataan gerak tindak balas. Yang betul adalah gerak balas. Dia bahasa tau. Ingat tak macam saya kata ni, your muscle macam bicep. Bicep ni kan, kalau awak bend your arm kan, bicep ni kita kata bicep ni mengecut. Tapi salur darah kita tak boleh cakap dia mengecut. Salur darah kita kata mencerut. Dia macam lebih kurang sama tapi tak. So awak just ingat macam tu je. So ingat sekarang, so hari ni kita ingat kalau kita kata pasal gerak balas, kalau pasal rangsangan akan menghasilkan gerak balas bukan tindak balas. Saya takut saya je yang salah dalam kelas, saya tertutup cakap tindak balas kan. So tak apa, ni baru trial. So ingat tau, kalau rangsangan menghasilkan gerak balas. So tindak balas ni sebenarnya kurang setuju. Tapi saya dah bagi, so saya tak buruk siku. Okay. Now, so sekarang apakah perbezaannya? Perbezaannya awak kata banyak perbezaan. Pertama awak kata 5.1 dia adalah tropism, 5.2 adalah nasty. Cuma kalau awak nak jawab macam saya buat ni kan, dalam bentuk jadual, boleh dengan satu syarat, dia mesti benda yang macam nak cakap dia selari. Kalau atas ni kan, kita tengah cerita pasal nama dia, sini tropism, sini nasty, dia mesti sama. Awak tak boleh yang atas ni awak cerita tropism, lepas tu bawah tu gerak balas itu adalah sementara. Maksudnya kalau kita compare mesti dengan ciri yang sama. Kalau awak tengah compare pasal dia punya masa, satu lama, satu kejap boleh. Tapi awak tak boleh kata satu tu adalah tropism, satu lagi masa tindakannya adalah cepat. Gerak balasnya adalah cepat. Tu salah. So kalau lah nak jawab perbezaan ni dalam bentuk jadual memang boleh. Cuma syaratnya dia mesti dalam level yang sama. Kalau sini kita kata gerak balasnya adalah kekal, sini kita kata gerak balasnya adalah sementara. Kalau yang sini dipengaruhi oleh fitohormon, di sini tidak dipengaruhi oleh fitohormon. Okay, so basically kalaulah awak boleh jawab, sebenarnya awak boleh jawab dia dalam bentuk jadual. Dan satu lagi kan, kalau awak baca buku teks tingkatan 4, saya suka awak kan lebihkan sikit. Kalau buku teks tingkatan 4, awak baca je bahagian perbandingan. Any perbandingan dia akan keluar. Sebenarnya soalan SPM, bezanya awak punya SPM dengan awak punya super senior dulu adalah soalan SPM yang sekarang dia suka buat analisis. Sebenarnya analisis tu apa? Analisis tak susah pun. Nama je analisis. Analisis tu adalah perbandingan, persamaan dan perbezaan. So anything dalam konteks awak, kalau awak tengok dia ada persamaan atau perbezaan tu, baca lebih sikit. So of course insyaAllah dia akan keluar. Okay. Dan saya nak ulang soalan essay, if I'm not mistaken, dah 2 tahun. Soalan 9-10 tu kan. 9-10 essay dia mesti perbandingan. Dah 2 tahun memang perbandingan. Awak tak boleh pilih mana, dua-dua memang perbandingan. Last year adalah perbandingan antara sistem endokrin dan juga sistem saraf. Lepas tu satu lagi, essay nombor 10 adalah perbandingan antara struktur respirasi lebah dan juga manusia. Markah dia besar, 8 juga kalau saya tak silap. So memang soalan perbandingan tu wajib keluar essay. Okay, so awak study lebih sikit. Macam ni. Sebenarnya yang ni saya scary sikit tau. Ini tak keluar lagi tapi saya suka sebab dia ada perbandingan. So saya rasa soalan ni sangat cantik sebab soalan ni tak pernah ditanya lagi. Atau tak dalam tajuk tulang banyak benda yang kita boleh bandingkan. Banyak gila. Kita boleh bandingkan sendi, kita boleh bandingkan turus vertebra. So memang banyak benda yang kita boleh banding. So dekat sini, okay, marilah kita tengok bersama-sama. Dah lah yang ini kita belajar online kan. Disebabkan awak kan belajar online, sebenarnya saya sangat insaf dengan awak tau. Saya memang dah tak nak lah buat dengan mana-mana batch belajar online 4 bab. Saya rasa 4 bab online tu adalah satu benda yang sangat tak bagus lah. So alhamdulillah tahun ni dah saya bagus sikit. 1 bab je yang saya buat online. Okay, tapi tak apa kan, benda dah lepas, jangan dikenang. Adalah hikmahnya benda tu. Bagi saya apa-apa jadi tu Allah izinkan. So tak boleh nak komen. Okay, now so basically kita just ingat lagi sekali tau. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah awak ingat turus vertebra, awak ingat kalau kat leher tu itu namanya cervix. Kalau dekat ni your rib cage tu awak nampak dia ada 12, itu adalah thorax.
Lepas tu dekat bahagian pinggang awak, itu kita panggil dia adalah sebagai lambar. So this one dekat sini pinggang, bawah sini ni. Sini ini adalah lumbar. Okay. Sini adalah lambar. Okay, kalau yang kat sini adalah sacrum. Yang sini adalah caudal. Okay, now yang ini sebenarnya dalam buku teks ada tau. Yang ni kan you guys baca lebih sikit. Ni yang tak ada keluar lagi. Muka surat 298. Saya tak tahulah. Actually bab 14 ni kan kalau dia keluar dia boleh keluar banyak gila. Sebenarnya banyak sangat tajuk perbandingan dekat belakang. So yang dekat sini dia perbandingkan antara turus vertebra thorax dan satu lagi adalah lambar. Awak ingat thorax tu adalah yang dekat awak punya dada. Okay. Kalau lambar tu adalah dekat awak punya punggung. So Allah, saya kan tak ada tulang tau. So bayangkan tangan saya tau. Biasanya apa-apa tulang dia ada macam tanduk dekat tengah tau. Tanduk yang dekat tengah ni, yang tajam ni kita panggil dia adalah sebagai cuaran spina. Okay. Cuaran spina yang paling panjang sekali dekatnya adalah dekat awak punya dada. Sebab tu kan kadang kalau awak rukuk kan, awak ada rasa macam tajam-tajam sikit. So itu adalah cuaran spina. So ingat tau, mari kita belajar pasal vertebra. Saya buat 3 segi macam ni. So basically awak tengok kalau yang paling atas sekali, tanduk yang atas sebenarnya adalah cuaran spina. Okay, dia ada sharp kat atas tu, cuaran spina. Kalau untuk thorax, cuaran spinanya tajam. Lepas tu dia ada cuaran kat tepi. Tiba-tiba saya buat macam ni, nampak tak tangan saya? Tepi ni namanya cuaran melintang. So saya ingat, saya ulang lagi sekali. Dekat turus vertebra dia ada 2 jenis cuaran. Cuaran yang pak tajam, cuaran spina. Yang sepasang kat luar, ini kita panggil dia cuaran melintang. Untuk thorax ni specialnya apa? Dia adalah yang paling runcing. Cuaran spina yang atas ni, spina ni, dia paling panjang. Dan juga cuaran kat tepi ni, nampak tak jari saya? Cuaran saya kat tepi ni, tangan jari kelingking saya, ini saya panggil dia adalah sebagai cuaran melintang, pun panjang. So kalau yang macam ni panjang, ini adalah untuk thorax. Tapi kalau untuk lambar, dia pendek sikit tapi saiznya besar. Sentrumnya besar. Dia ada cuaran spina tapi cuaran spinanya pendek. Cuaran cuaran melintangnya pendek tapi specialnya apa? Dia ada sentrum yang besar. Maksudnya sentrum tu apa? Dia macam absorber untuk menjerat hentakan. Yang tu tak apa, relax saja. Now, so jawapan kat sini is very good. So yang ini cuaran spinanya adalah panjang. Ingat spina yang atas tepi tu adalah melintang. Ni good. Skema pun tak ada tau. Sebenarnya kat skema dia bagi pendek gila. Dia bagi 2 je tau. So saya kena check balik dekat dalam buku teks. Right. So cuaran spina dia panjang. Cuaran untuk lambar adalah pendek. Kalau sini adalah sentrumnya adalah saiznya adalah sederhana atau lebih kecil. Sini sentrumnya adalah besar. Dan kat sini kita kata cuaran melintangnya adalah panjang, sini adalah pendek. Dan satu lagi kan dia ada persamaan tau antara turus vertebra dengan lambar. Kedua-duanya tidak punya inframen melintang. Pingsan awak. Foramen melintang tu apa? Sebenarnya ada liang kecil. Okay, macam ni kan. Saya tunjuk slow-slow tau. Ini kita punya turus vertebra. Yang tajam tu namanya cuaran. Cuaran ada 2 jenis. Yang tengah satu cuaran spina. Yang tepi ni cuaran melintang. Lepas tu dekat tengah ni awak nampak tak ada space besar yang tengah ni. Ini kita panggil dia adalah sebagai salus spina. Sekejap. Sebab tu saya tak boleh jadi doktor. Apa Ziad? Tengah tu nama dia? Yang kat mana cikgu? Ni. Sekejap. Yang dalam ni. Subhanallah, walhamdulillah. Salus saraf. Ni. Yang ini kan, yang boleh lalu saya punya pen ni kan. Ni salus saraf. So, apakah persamaan antara vertebra thorax dengan ni? Dia ada salus saraf. Maksudnya, fungsi turus vertebra kan dia nak protect saraf. Yang tengah ni, isi tengah tu, ini salus saraf lah. So, kalau orang tanya, apakah persamaan antara thorax, vertebra thorax dengan vertebra lumbar? Semua tu mempunyai salus saraf. Kalau lah tiba-tiba dia tanya perbandingan antara vertebra thorax dengan lambar, perbandingannya persamaan antara dua ni pula, saya tambah dia punya persamaan tau. Dalam ni tanya perbezaan je, saya tambah je. Persamaannya, kedua-dua mempunyai salus saraf. Okay, ya Allah. Okay, dah. Mari nak ke 9. 6. C. Terangkan peranan vertebra semasa pergerakan adalah menyokong pergerakan badan, kemudian tempat pelekatan otot,
Dan satu lagi untuk menyokong membentuk postur badan. So saya bagi 2 markah. Postur ni penting tau untuk saya. Dekat dalam skema dia tak bagi tau postur, tapi bagi saya actually your backbone belakang dia nak bagi postur, sebab untuk saya siapa yang ada sklerosis ni tulang dia adalah bentuk C tau. Dia punya tulang terus vertebra dia sengit. So bila dia sengit, dia tak ada postur yang cantik. Macam mana askar, polis ada postur yang cantik? So of course lah dia tak ada sklerosis. Tak pernah lah orang ada sklerosis dia boleh jadi postur yang cantik. So postur yang cantik sebenarnya vertebra tu mesti cantik. So sebab tu saya tulis kat sini membentuk postur badan, which is betul lah. Kalau orang tu ada sklerosis sebenarnya dia tak boleh ada postur badan, dia sengit sikit. Dan sklerosis ni selalu kena kepada perempuan. Dan sklerosis ni macam mana nak baik sebenarnya susah. Ada 2 cara je sklerosis nak baik. Satu dia macam pakai support. Saya tak ingat lah macam pakai korset tau. Support. Satu lagi melakukan pembedahan untuk bagi straight tulang tu. So dia ada 2 cara saja. Satu pembedahan, satu lagi dia kena pakai. Kalau yang tulang pakai pembedahan tu, bagusnya satu, dia dah tak payah pakai korset. Saya tak ingat lah nama benda tu tapi dia macam korset tau. Nak bagi dia tegak macam tu. So kalau tiba-tiba dia kata apakah cara untuk mengatasi sklerosis, dengan cara pembedahan membetulkan tulang tu terus vertebra supaya dia dalam bentuk yang betul lah. Macam tu. Right. So ini. Seorang kanak-kanak mengalami kecacatan tulang kaki dan menjadinya lembut. Kanak-kanak tersebut mengalami kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. Terangkan hubungan kait antara diet dengan penyakit yang dialami. Nama penyakit itu sebenarnya adalah riket ataupun osteomalacia. So kenapa dia jadi macam tu? Disebabkan oleh kekurangan kalsium. So apa kesannya? Kesannya tulang itu menjadi lembut. Okay, so awak ingat pasal awak tengok kalau tulang tu lembut, namanya adalah osteomalacia. Kalau tulang itu rapuh, namanya adalah osteoporosis. Kalau dia ada sakit dekat sendi, itu namanya adalah arthritis. Penyakit pasal tulang pun tak keluar lagi tau. So saya ulang tau. Penyakit kat tulang ada 3 jenis. Satu adalah osteoporosis. Osteoporosis, tulang tu rapuh. Tulang dia rapuh. Kalaulah osteomalacia, tulang lembut. Kalaulah arthritis, dia ada masalah dengan sendi. Sendi haus, sendi. Masalah sendi, saya nak cakap tulang rawan sendi. Tulang rawan sendi. Tulang rawan haus, tak payah cakap sendi. Tulang rawan haus. Haus ataupun kita kata bendali synovial dia kurang. Bendali synovial kurang. Ataupun saya nak cakap macam ni tau. Arthritis ni masalahnya penyakit sendi. Kalau sendi dia haus, namanya adalah arthritis apa tak ingat. Tapi kalaulah orang tu macam dia ada gout. Gout adalah sendi dia ada asid urik. So sebenarnya gout tu pun adalah salah satu contoh arthritis. Cuma bezanya gout tu adalah disebabkan pengumpulan asid urik di sendi. Tapi kalau arthritis yang ini yang saya tengah cerita ni, ini adalah disebabkan wear and tear. Maksudnya dia punya sendi dia tu kan, penutup sendi ni kan, penutup tulang ni kan haus. Bila dia haus, tulang berjumpa dengan tulang dia jadi ngilu. Okay. Right. So ini pun tak cerita, tak keluar lagi tau pasal isu kesihatan ni. Right. Mari. Now 7.1. Rajah 7.1 menunjukkan sejenis pokok dalam satu habitat. Saya tak sangka tau soalan ni keluar. So apakah nama pengelasan pokok ni? Ini adalah mesophyt. Pokok ni ada 4 jenis kan? Kita ada xerophyt, helophyt, halophyt. Satu lagi apa? Hydrophyt. Hydrophyt. Kalau helophyt awak ingat bakau. Kalau xerophyt awak ingat cactus. Kalau hydrophyt awak ingat adalah teratai. Hydrophyt ada 2. Satu yang terapung, satu yang duduk dalam air. Okay, ni adalah mesophyt. So, ciri-ciri habitat. Ciri habitat, tempat tinggal dia. Dia tidak terlalu kering atau mempunyai bekalan air yang cukup. Ada yang jawab saya tidak terlalu kering, tidak terlalu apa lah, saya bagi je markah. Okay. Now, tumbuhan tersebut mampu berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Pada setiap musim terdapat lambakan buah. Saya ada bagi satu jawapan saya bagi mana-mana budak jawab kat sini tau. Ada yang kata kat saya, lambakan buah akan berkurang. Pun saya bagi.
Siapa yang jawab lambakan buah akan berkurang, saya terima. Okay. Now dekat sini. Jawapan ni sebenarnya dia nak bagaimanakah proses pengawitan, dan sebenarnya saya kalau last apa yang dah terbagi tu saya bagi je. Kalau awak ulang balik soalan kan tak ada markah. Kat atas tu dah cerita pasal pengawitan kan. So kalau awak cerita balik dalam soalan tu menggunakan proses pengawitan tak ada markah. Siapa yang saya dah terbagi tu saya halal. Now, so maksudnya awak doa banyak sikit lah. So pengawitan menjadikan mangga tahan lama. Betul. So awak boleh cerita macam mana kita melakukan proses pengawitan. Ada dua cara. Sama ada awak buat jeruk macam jeruk Pak Ali. Ataupun awak buat halwa. Awak letak dia dalam kawasan, dalam larutan gula yang pekat. Which is larutan hypertonic. So apa baiknya kalau awak jadikan dia jeruk Pak Ali tu? Kebaikannya dia akan mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma dan makanan itu tahan lama. So kat sini saya bagi markah. Tahan lama, kandungan air dalam mangga itu akan keluar, meresap keluar. Betul? Setuju? Kat sini ada masalah tak? Tak ada eh? Tak ada cikgu. Besok dah nak sekolah kan? Tak apa. Demi SPM. Nah, Rajah 7.2 menunjukkan tumbuhan Elodea yang hidup di dasar kolam. Okey, ni tadi saya kata apa ni? Halofit ke hydrofit? Hydro. Hebat. Bagus ni. Dah semangat dia. Now, so ini adalah hydro. So kalau awak tengok sini hydro, kita kata dia adalah apa ciri-ciri dia awak nampak. Sebenarnya boleh nampak dari sini. Awak nampak dia nipis. Bila nipis, jumlah luas permukaannya akan meningkat. So kadar resapannya meningkat. Dan saya tambah sikit logik saya tau. Bila gas respirasi ni meningkat, kadar fotosintesis mesti meningkat. Sebab kalaulah karbon dioksida boleh meresap masuk, so saya tambah lagi poin baru tau sebenarnya. So saya kata kadar fotosintesis meningkat. Sebab saya dah assume gas terlarut ni mestilah ada gas oksigen kan. So of course lepas tu saya dah bayangkan dekat sini mestilah ada matahari masuk kan. So mestilah dia boleh meningkat. So siapa jawab kat saya kadar fotosintesis meningkat juga, saya bagi markah. So kalau ada yang buat kadar fotosintesis meningkat tu, saya tak bagi tu maksudnya nanti jumpa saya. Sebab sebenarnya dalam skema tak ada, tapi bila saya fikir balik, boleh bagilah. Sebab kalau gas karbon dioksida tu masuk dalam kat daun, dia ada cahaya matahari. So kadar fotosintesis meningkat. Cikgu kata apa boleh Tapi kata ulang Dah dekat soalan Betul. Hebatlah, bagus. Oh, tak boleh lah. Okey. Mariana dah penat ni. Okay, so Sikit lagi nak tambah markah ni. So basically awak just ingat dah bijak lah. Maksudnya alhamdulillah awak dah bijak. Lepas ni nanti bila masa SP awak nampak okay yang ni ada dalam soalan. So dalam soalan tak boleh repeat. So kita terus belajar. Awak tengok tau. Once yang ada dalam soalan, you guys tulis je dekat situ sebenarnya tak ada markah. Tak boleh repeat. Anything yang awak repeat tak ada markah. So yang tu pun saya pegang. Sebenarnya dulu pun saya masa menanda saya fikir macam tu. Kenapa tak bagi? Oh sebab dah ada dalam soalan. Okay fine. Right. So ni tak ada masalah. So korang dah bijak. Last sekali. Alhamdulillah. Now, so yang ini tahun lepas dia keluar pasal esei, dia keluar pasal lebah dan juga manusia. Yang soalan yang ni pula dia keluar adalah pasal manusia dan juga katak. So dia nak tanya dekat sini adalah apakah persamaan dia? So persamaan dia dekat sini, apakah ciri? Nyatakan ciri. Ciri dia ada banyak tau. Awak boleh cakap dia lembab, lagi nipis, banyak kapilari darah, dan kita boleh cakap jumlah luas permukaan perisi padunya adalah tinggi. Alright, so jawapan dia mana-mana semua. Okay, so saya rasa yang ni dah, siapa yang bagi saya jawapan yang ni, saya rasa korang dah faham kot. Okay, kat sini ni awak nampak satu ciri yang sama P dan Q untuk meningkatkan kecekapan proses pertukaran gas. So jawapannya adalah ni lah, sama ada lembab, nipis, jumlah luas permukaan besar atau banyak kapilari darah. Okay, right. So seterusnya, terangkan penyesuaian struktur respirasi dalam keadaan kurang aktif. Ni pening sikit ni. So, yang ni saya rasa maybe sebab dah salah kat atas, yang ni semua IR. Kalau IR ni biasanya kita kata irrelevant tau, tak ada kaitan. Katak boleh bernafas melalui kulitnya. Sebab kenapa? Sebab kulitnya lembab. Sebab tu kalau awak, saya pun tak suka katak sebab saya ada trauma pergi sekolah tiba-tiba kasut tak muat saya lembik-lembik kat kaki tu kan. Oh saya tak suka betul. So basically sebab kulit dia adalah sangat
nipis dan lembab. Saya suka ni. Kenapa dia nipis? Sebab untuk dia telap terhadap gas respirasi. Dan kulit dia kenapa lembab? Untuk membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Dan yang ni korang sebab korang tak bedah katak kan. Sebenarnya katak ni kan kalau awak buka je kulit dia, awak tengok bawah kulit dia tu kan terus ada banyak kapilari darah. Kapilari darah dia memang banyak gila. Buka je kulit tu memang nampak je terus. So maksudnya kalau lah dia berrespirasi guna kulit pun dah okey tau sebab dia meresap terus masuk dalam kapilari darah. Okay, so ni tak ada masalah. Mari. Oh, ni tertinggal satu. Now, terangkan kelebihan tisu ni. Ini adalah tisu yang ada rongga. So nama tisu ni adalah tisu erenkima. Dan tisu ni sebenarnya ada tumbuhan itu lebih ringan. Dan apa bestnya ringan? Dia boleh terapung. So yang ini kalau korang rajin pokok teratai tu korang potong, korang akan nampak dia ada banyak ruang-ruang udara. So basically ini adalah ruang-ruang udara. So nak bagi dia ringan dan juga terapung. Ringan, terapung. Okay, dah saya tak sabar nak habiskan ni. Tapi saya kena habiskan sebab lepas ni dah tak jumpa awak ni. Okay now, soalan sekejap. This one, soalan B. Oh ni soalan C lah kan. Berdasarkan rajah 2 banding struktur salur darah R dan juga S dalam pertukaran gas. Now, kalau R ni sebenarnya arteri pulmonari bijak, yang S ni adalah vena pulmonari. Now, ada cikgu lama tau, cikgu sains lama, dia pernah ajar saya macam ni. Kalau arteri, dia bawa darah keluar daripada jantung. Kalau vena, dia bawa darah masuk. Kalau yang ni kan, you guys nampak dia masuk kan? Kan? Dia masuk. Ini mesti yang baru masuk ni, ini adalah vena cava. Lepas tu kalau you guys nampak dia keluar ni kan, keluar daripada jantung ni kan, ini sebenarnya adalah arteri. Arteri paling besar kita panggil dia adalah sebagai aorta. So, yang ni tips saya boleh pakai jugalah. Awak tengok, kalau nak bagi darah masuk jantung, itu adalah vena. Cuma tak tahulah vena mana satu. Kalau nak bagi darah tu keluar dari jantung, dia pakai arteri. So basically, kalau yang ini kan, ni, sekejap saya pakai conteng, saya tak tahu nampak ke tak. Ni kan, saya pakai warna gold ni, kuning ni. Okay, yang ini adalah namanya adalah arteri pulmonari. R adalah arteri pulmonari. Kalau nak bawa darah tu masuk je pakai vena. Which is apa nama vena? Vena pulmonari. So cuma awak ingat tau, pulmonari adalah salur darah yang menghubungkan antara paru dan jantung. Pulmonari. Kalau salur darah tu letaknya kat jantung je, namanya koronari. So pulmonari awak ingat adalah salur darah yang nak hubungkan jantung. Cuma awak kena ingat, kalaulah dia bawa darah tu keluar dari jantung, pergi paru, namanya arteri pulmonari. Kalaulah daripada paru, nak masuk ke jantung, namanya adalah vena pulmonari. So mari kita tengok dia punya persamaannya. Persamaannya kedua-dua membawa darah. Betul? Setuju? Perbezaannya, kalaulah R membawa darah terdioksigen, sini bawa darah beroksigen. Ataupun awak cakap bawa darah yang banyak karbon dioksida pun saya terima. Yang sini bawa darah kurang karbon dioksida, saya terima. Cuma hari tu tahun lepas kan, kalau dia cakap kat sini kan, darah ni kan banyak gas karbon dioksida, sebelah sini awak kata mesti kurang atau karbon dioksida dia sikit. Awak tak boleh cakap sebelah sini banyak karbon dioksida, sebelah sini banyak oksigen. Salah. Tahun lepas dia cerita pasal salur darah dekat placenta, if I'm not mistaken. Okay, kalau yang sini nama dia arteri pulmonari, betul. Kat sini namanya vena pulmonari. Ataupun saya boleh cakap tadi, dia membawa darah pergi ke paru, membawa darah, saya tambah sikit dari jantung ke paru. Kalau yang ini pula SM. S tu adalah dari paru, membawa darah dari paru ke jantung. Tengok daripada gambar ni. So basically sebenarnya kita boleh nampak daripada situ. Cuma awak tahu ini paru, ini adalah jantung.
Sebab tu kita kata sebenarnya rajah ni adalah stimulus. Kalau awak faham gambar, sebenarnya kita boleh faham benda ni. Awak ingat, kalau arteri ni dia mesti bawa darah terdioksigen. Bukan arteri tau, macam nak cakap. Sebab ni daripada bahagian jantung kiri. Allahu Akbar. Kanan. Saya ada masalah lah kanan kiri. Perempuan memang macam ni tau, sorry Ini, Jad. Yang warna merah ni, ini ni. Kiri kan? Nampak tak? Ke kiri. Saya selalu kena marah dengan suami saya, kanan kiri. Tak masuk kanan ke kiri? Sorry Ni kanan. So, arteri kalau yang belah sini ni kan, nak bawa darah keluar ni, ini darah terdioksigen. Okay. Kalau yang nak bawa masuk ni kan, warna merah ni kan, ini beroksigen. Okay, right. Last sikit lagi. Saya sebenarnya kan soalan ni saya rasa macam, Kalau yang persamaan tu kan, mengalami pemvasocerutan tak boleh. Tak, sekejap kita tengok mengalami boleh membandingkan membandingkan struktur. Macam mana ayat awak? Yang persamaan tu saya buat mengalami pemvasocerutan. Sebenarnya kalau pemvasocerutan kan, yang boleh mencerut tu pemvasocerutan. Awak nak cakap salur darah tu boleh mencerut kan? Maksudnya salur darah tu elastik ke? Bukan, maksudnya dia boleh mencerut lah. Boleh mencerut. Sekejap, saya tengok kalau dalam buku teks ada saya bagi. Saya punya rules sekarang senang. Dia ada dalam buku teks dan saya bagi. Ini struktur salur darah tau. Struktur salur darah. Okay, struktur salur darah ada pada muka surat 179 tau. 179 per teks. Okay, dia cakap dekat sini adalah dicerita pasal dinding. Satu dinding tu adalah kenyal. Arteri dinding dia kenyal tau. Kalau vena dia kurang kenyal. Okay. Kalau ikut saya tau dalam buku teks ni kan, kalau lah arteri je boleh mengalami pemvasocerutan. Kalau vena tak boleh mengalami pemvasocerutan sebab vena ni kurang kenyal sifatnya. Kalau arteri ni dia kenyal. Kenyal tu macam getah kan. Dia boleh expand, dia boleh kembang, dia boleh mencerut. Tapi kalau macam vena dalam buku teks ni tau, dia kata dia kurang kenyal. So kalau dia kurang kenyal, dia bukan macam getah. Dia tak boleh nak expand. Dia tak boleh nak besar. Dia tak boleh mencerut. So kurang tepat sikit lah. Okay, menarik lah. cikgu. Alright. Now, so sini, yang ni kan, saya rasa kan soalan ni hebat tau. Sebab dekat dalam buku teks, tahu dia cerita pasal nama penyakit tapi dia tak cerita cara mengatasi. Ini soalan ni hebat tau. Lepas tu saya tak fikir pula lah dia tanya. Tapi sebenarnya jawapan dia simple. Pertama adalah exercise. Sentiasa bersenam. Tidak mengambil minuman yang beralkohol, mengambil makanan yang rendah lemak. Tidak merokok dan tidak mengambil makanan minum beralkohol ni saya tak pasti sikit tau. Dalam buku teks, dalam skema tak ada. Tapi kalau tidak merokok ni saya setuju sikit. Sebab merokok ni bagi dia punya salur darah kita kurang kenyal. Tak cukup. Tak setuju. Sebab dia kata dekat sini kan, kat sini plak kan, plak kolesterol kan. So kalau kolesterol, kita kena kurangkan apa? Kita kena kurangkan makanan yang rendah lemak. Dan satu lagi, awak ingat macam ni tau. Kalau orang tu dah sakit, awak tak boleh kata makan suku-suku separuh tu tak sesuai tau. So dekat sini mesti kurang. Orang tu dah sakit, cara atasi kurang. Kalau orang tu diabetes, kurang. Kurang apa? Kurang gula. Kalau dia ada atherosclerosis, awak kena kurangkan apa? Awak kena kurangkan lemak. Dan satu lagi cara yang paling senang saya rasa saya nak stick yang ni lah. Apa-apa cara menjaga saya rasa kena bersenam lah. Untuk tulang pun bersenam, untuk pasar darah pun bersenam. Cuma penyakit respirasi, contohnya orang tu asma, bronkitis kronik dengan emfisema tak boleh bersenam. Boleh tak kita cakap macam ni? Kalau orang penyakit tu adalah ada isu kesihatan mengenai tulang, macamnya osteoporosis adalah bersenam. Kalau lah pasal yang ni pun juga bersenam. So kalau awak tak boleh nak, boleh ke kita kata kalau dah tak tahu nak tulis apa, awak tulislah cara mengatasi bersenam. InsyaAllah boleh dapat markah. Kalau jumpa doktor tu terlampau general. Kalau orang tu general, orang demam pun jumpa doktor. So basically kalau jumpa doktor tu tak dapat markah lah. Alright. So ada masalah? Habis semua? Do you have any question? Cikgu, Ya. terangkan tu dia kena bagi explanation je.
Terangkan amalan. Terangkan amalan. Dia tak payah, sepatutnya dia bagi explanation tau. Betul tak Salman? Kalau ikut saya, kalau diterangkan, katakanlah senaman. Kenapa senaman tu bagus? Untuk blood circulation tu akan jadi lebih baik. Kalau katakanlah kenapa dia kena kurangkan makanan rendah lemak? Sebab makanan rendah lemak ni nanti akan meningkatkan lagi pembentukan plak. Itu ke masa awak Salman? Ya cikgu. Kan? Ikut saya pun saya setuju yang tu Salman. Sebab saya ajar memang macam tu. Facts plus explanation. So saya suka Salman punya ni. Macam contoh. Kenapa dia kena bersentiasa bersenam? Bersenam ni adalah dia punya fakta. Explanationnya adalah untuk kita punya peredaran darah. Darah akan jadi efisien. Kenapa dia kena makan makanan rendah lemak? Untuk mengurangkan pembentukan plak. Setuju Salman? Betul? Tak setuju. Kan? Sebab dia terang. Kalau dia Cikgu. kata nyata, lain lah. Yes, Ziyad. Kalau yang kurang lakukan aktiviti senaman tu, explanation saya meningkatkan kecekapan jantung boleh ke? Boleh. Nak tambah boleh Isnin. Besok Selasa. Betul, meningkatkan kecekapan jantung. Betul, setuju. Sebab ingat tak kalau korang buat segak, korang actually kan kalau korang buat segak, korang boleh tahu orang tu exercise atau tak. Kalau lah katakanlah macam ni rajin exercise, katakanlah dia compare dengan saya tak exercise, actually Nick punya jantung is lebih efisien. Maksudnya kan awak punya bacaan nadi pas lebih rendah. Sebab orang yang bersenam ni jantung dia macam ni tau. Pump sikit je dah boleh sampai. Tapi kalau orang tu jarang exercise, saya tak tahu lah bila nak exercise tahun depan lah. Bila dia pump, maksudnya jantung tu tak efisien. Maksudnya jantung dia kena pump lebih kuat. Sebab tu kalau orang yang jenis exercise, awak cuba compare orang exercise dengan tak exercise, bacaan nadi orang exercise tu lebih rendah. Sebenarnya bacaan nadi rendah tu bagus sebab jantung tu tak bekerja lebih kuat. Dia steady je, dia pump sikit. Tapi cikgu, Yes. kalau dia terlalu rendah, boleh jadi masalah juga ke? Ya, terlalu rendah ada penyakit lain pula lah. Dia ada dia punya bacaan, maksudnya apa-apa tak boleh rendah sangat, dia ada dia punya bacaan. Dia ada dia punya reading. Lagi? Ada lagi? Any question? Saya dah habis sampai kat sini tau. AC ni macam mana nak buat? AC nak bincang tak? Bila lagi ada bio lah. Tak. Jumaat memang tak. Jumaat and actually korang ada program daerah 2 hari. Hari Khamis, subjek biokimia fizik. Sampai petang ni, 4.30. Hari Jumaat, 2 paper. Maths dengan Maths. Itu half day lah. So dia buat dekat Dewan Baru Dewan MDKS. MDKS yang taja. Macam tu. So 20 orang. Semua satu daerah Kuala lah. Pencutan akhir. Something macam tu lah. Satu sekolah 20 orang ke apa cikgu? Satu sekolah 20 orang. Sekolah kita minta 20 orang ni. Tapi tak tahu dapat. Wow. Kurses beramai. Kurses 16 kot. Kurses 16. 4S je sikit. 4S 4. Kurses 16. Kalau saya tak silap lah. 16. Kalau saya tak tahulah dalam hati saya dah ala-ala 20. Tapi macam orang bagi peha. Macam mana? Orang bagi betis. Orang bagi betis nak peha ke? Orang peha nak bagi betis. Macam tu lah. Macam tu kan. Maksud saya dah 20. Ala-ala 20 bagilah 31. Tapi melampau lah pula kan. Takut tempat tak cukup. Macam tu lah. So sebab tu saya nak buat hari ni juga. So essay tu bila Ziyad nak discuss essay ke Ziyad? Saya okey je. Ikut cikgu lah. Kalau nak discuss essay, besok lah saya bincang balik dia jumpa awak. Sebab kalau essay saya tak suka bincang skema tau. Saya suka yang awak buat macam ni, awak buat lagi sekali. Awak buat baru. And then ni, ataupun cara paling mudah saya ambil je Ziyad sampai dapat 20 tu, marilah saya terus tunjuk dekat kawan awak. Faham tak? Saya tak suka tunjuk skema. Saya suka tunjuk jawapan kawan awak sebab dia dekat dengan awak. Skema tu macam ayat buku tau. Which is dia tak relate dengan awak. Yang ni besoklah Ziyad kita bincang, tapi macam patut bincang kan essay tu. Saya suka essay nombor 10 sekolah awak tu. Essay tu cantik weh. Saya suka essay tu. Essay saraf tu. Nanti saya tengok balik, saya rasa awak punya 20. Nanti saya tengok balik, ada yang dapat 20 lagi lah. Essay nombor 11 tu. Esok kita tengok yang cantik-cantik. Okay?
Alright, so itu sahaja. Terima kasih kerana join the class. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, yang tak dapat masuk tu tak apa. Macam biasalah kita tengok recording. Thank you so much. Sudi luangkan masa untuk saya. So, saya jumpa awak besok. Assalamualaikum semua. So, saya Terima off kasih semua tau. cikgu. Alright, Terima kasih, cikgu. Thank you Nick. Thank you Zia. Thank you Salman. Saya offkan semua. Thank you Princess. Thank you Zunur. Thank you Muk. Ingatkan saya. Thanks Auji. Thank you Fasha. Thank you Thank you, Aisyah. Bye semua. Bye Sophie. Bye Dina. Okay, thank you semua. Farisha. Akisha ada ke? Bye semua Bye. Saya nak off tau. Bye. Jumpa besok. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye.